Salam sejahtera. Ya. Okey, Zul main COC. Saya belum attack satu lagi, Clan War. Okey, ini adalah ZN. Apa kaitan ZN dengan market? Ini adalah satu instrumen yang amat penting khususnya kepada mereka yang trade saham. Anda tak boleh tak tengok benda ni kalau anda trade saham. Sebab dia mempunyai perkadaran langsung dengan US dollar, JPY dan juga kepada indices. Okey, ini adalah ZN. ZN ni adalah harga untuk 10 year notes. Ini adalah harga. Okey, ini adalah harga. Saya besarkan sikit. Okey, ZN ni adalah harga untuk 10 year treasury note. 10 year treasury note tu adalah fixed income. Apa beza dia? Kita ada variable income dan fixed income. Variable income ni, bila orang risk on, bila orang nak ambil risiko lebih tinggi, dia akan beli aset yang turun naik, dan bila sentimen positif, dia akan banyak kepada saham, kepada komoditi, kepada benda-benda ni lah, kepada variable. Dan bila orang nampak risk tak bagus, orang masuk kepada fix. Maksudnya, apabila kita ada ZN yang naik, itu bermaksud kita jangkakan risk naik. Ya, sebabnya bila risk naik, orang lebih banyak membeli, harga untuk aset tetap naik. Faham? Itu asas ya. Lepas tu kita ada satu lagi, iaitu US 10 year yield. Ini adalah inverse. Basic dia, ini adalah benchmark kepada pasaran bond. Faham? Ini adalah satu benchmark. Bellwether lah. Simple lah. Orang tengok dia sebagai hala tuju. Kalau kita tengok syarikat bank, kalau kat US, orang tengok JP Morgan. Kalau kita tengok kepada airline industri dekat US, kita tengok syarikat mana? Delta, Southwest. Kita tengok syarikat-syarikat besar. Faham? Ni adalah satu benchmark dia. Jadi, untuk bond ni, dia adalah hutang. Bila kita bercakap hutang alung, hutang bank, hutang apa yang memainkan peranan besar kat situ? Bunga dia, interest rate. Jadi ini diinterpret sebagai interest rate pasaran. US 10 year yield ni mempunyai perkadaran, dilihat mempunyai perkadaran langsung dengan interest rate. Boleh? Boleh. Ada lagi lebih dalam, tapi saya tak nak pergi dalam sangat. Kita cerita face value dia. Face value dia. Ulang sikit. Basic dia, kalau ZN ni naik, orang tengah tengok risk lebih tinggi. Kalau kita nampak untuk yield dia naik, itu adalah risk yang lebih rendah. Boleh? Maksud dia, kalau ZN ni naik, kita ada jangkaan bahawa saham akan jatuh. Itu basic dia. Ya. Of course, kita ada something yang dia panggil sebagai hedging, di mana kita akan ada hedge fund yang akan membeli bond yang akan untuk melindungi exposure dia kepada variable. Sebab itu kadang-kadang kita nampak ZN pun naik bersama dengan indeks. Ada masanya, tapi di time frame yang lebih besar. Kenapa ni penting? Apa yang sedang kita nampak sekarang? ZN ni ada dua view. Yang pertama seperti yang saya present, kita sedang membuat satu diagonal. Dan apa impact dia kepada market, lepas ni saya terangkan. Kalau movement ini seperti ini. Okey, yang kita ceritakan dekat sini. Kenapa saya lukis dia macam tu?
ataupun Khalif lukis. Nampak tak bila dia start jatuh ni? March. Structure ini Februari, March punya structure. Apa berlaku pada March? Orang keluar market. Orang semua keluar market. Orang panik. Orang tak nak pegang anything. Saham jatuh. Bond jatuh. Tak nak. Orang tak nak bagi pinjaman. Orang tak nak beli. Okey. Itu adalah dalam extreme cases. Di mana kedua-dua bond dan juga kepada indeks, kepada saham orang tak nak. Itu adalah ekstrim yang berlaku tahun lepas. The thing is, kejatuhan dia sekarang ni berada dalam kawasan support. Bila kita balik kepada keadaan asas dalam market, bila bond ni naik, apa yang turun? Keadaan asas dalam market. Bila bond naik, bond price naik, apa yang turun? Nombor 1, interest rate jatuh. Nombor 2, saham, indeks jatuh. Boleh? Sebab itu chart ini ada. So sekarang ni kita berada dalam equal leg. Kenapa kita masih lukis dia satu lagi ke bawah? Sebab dolar. Tak apa. The thing is, kita dah sampai satu equal leg. Di mana pada waktu ini kita akan dapati indeks akan hilang momentum. Itu yang kita duk tengok indeks ni naik, turun banyak. Naik, turun banyak. Naik, turun banyak. Faham? Jatuh laju. Itu yang kita sedang tengok sekarang ni, momentum yang makin rendah. Sebab market duk tanya, kalau betul lah kalau kita ada jangkaan untuk inflasi naik, interest rate sepatutnya naik. Indeks hutang apa tu? Faham? Kalau kita ada inflation naik, interest rate akan naik. Kalau interest rate naik, ini akan jatuh. Tapi kita tak nampak benda tu jatuh sekarang ni. In fact, kita sedang tengok di lower time frame, ini sedang naik. Structure dia masih menaik. Dan dia baru saja break. Kalau ini naik ke atas, indeks ke mana? Indeks ke bawah. Ini indeks. Itu yang sedang kita tengok sekarang. Kenaikan sekarang ni, ini 3 wave. 1, 2, 3. Maksudnya, breakout kat sini, ini 3 wave. 1, 2, 3. Trend tak? Tak. Itu korektif. Wimon, ETF ikut indeks. Faham tak? Basic dia, duit pergi mana? Itu je. Duit pergi mana? Ke mana orang simpan duit? Kita ada aset seperti saham. Kita ada aset seperti komoditi. Jadi normally ini akan go together. Saham naik, ekonomi bagus, orang beli komoditi. Okey. Pada masa yang sama kita ada cash. Itu diwakili oleh banyaknya US dollar. Bila kita ada market orang keluar market, cash akan kuat. US dollar kuat, yen kuat. Satu lagi adalah kepada bond. Okey, satu lagi tempat orang simpan duit, harta tu, cash tu duit tu bukan hanya berbentuk US dollar. Tak. Dia boleh berbentuk harta, aset, boleh berbentuk dalam saham, komoditi punya pegangan, ataupun bond, ataupun lukisan, ataupun handphone anda, ni boleh dijual. Apa bentuk aset yang anda pegang? Faham tak? So the thing is, bila kita ada ini jatuh dan pada waktu yang sama ini jatuh, harga
Ini akan naik. Ini berlaku bila ekstrim. Bila market tengah ekstrim. Ni ekstrim. Dalam keadaan market cycle yang tengah dalam throw, dalam dasar. Ni kat sini. Waktu tu cash king. Sebab itu bila mula-mula COVID-19 dahulu, kes mula bimbang dekat US, kita nampak US dollar kuat. Yen belum. Saham naik. Saham buat all time high. Bulan 2 US dollar orang start keluar market. US dollar, saham masih naik. Siapa yang naik kan? Kita retail trader masuk. Institution tengah keluar. Dapati US dollar pada waktu tu sampai resistant. Okay. The moment apa yang cuba untuk nak naikkan balik, ni, bila harga jatuh, apa jadi kepada interest rate? Interest rate naik. Bila keadaan ekstrim, harga bond jatuh, interest rate naik. Jadi apa yang Fed buat? Fed beli benda ni. Menyebabkan harga naik, interest rate jatuh. Menyebabkan apa yang kita nampak sekarang. Inflation naik, inflasi naik. Inflation 13 tahun angka tertinggi untuk bulan 6 US. Tapi apa jadi kepada bond punya price? Bond punya price naik sebab Fed dok beli. Jadi itu yang akan spur lagi kepada inflasi. Sebab itulah interest rate tak naik kan. Sebab Fed dok beli bond. Itu yang market dok tanya. Kita ada 30% increase dalam kitaran duit tau. GDP US hilang certain percentage. Jumlah duit yang hilang, saya tunjuk benda ni Jumlah duit yang hilang semasa akibat COVID-19 ni, akibat COVID-19 ni jumlah duit yang hilang. Kita punya recovery dan path dia, jumlah duit hilang. Ni basically GDP hilang, pengeluaran aktiviti yang hilang, negatif 9%. Kenaikan ini dijangka menyebabkan pertambahan 30% cash, jumlah aliran tunai dalam ekonomi. Tak kisahlah anda kata variant ke, apa ke, inflation is going up. Tak kisahlah Fed kata apa. Tak kisahlah. Selagi duit murah, Fed duk turunkan kadar faedah dengan membeli aset, selagi itu kita akan nampak inflasi tinggi. Selagi itulah inflation tinggi, selagi itulah kalau anda nampak minyak sampai equilibrium, anda nampak copper ada peluang untuk nak long, anda long dia. Faham? Selagi Fed dok buat benda ni, tak kisah dia taper ke apa ke nanti, tapi kita masih ada interest rate yang murah. Selagi itu berlaku, this one is still a buy. Boleh? Kenapa chart jadi macam ni? 345 X 345, tak kisah, nantilah saya atur dia. Ni Khalif ni kerja ni. Boleh? Selagi itu. Sebab itulah ultimately kalau US dollar will reach satu peak dia. US dollar ni akan reach satu peak dia. Ni adalah untuk US dollar. US dollar. US dollar akan reach peak dia. Pada waktu tu kita pergi untuk nak short US dollar. Fahamkan duit pergi mana? Fahamkan cerita tu. Duit pergi mana? Mana duit pergi? So pada waktu ini duit pergi mana? Pada waktu ini duit pergi mana? Duit masih pergi kat sini. Itu kepada, bukannya orang beli, ini adalah kepada siapa beli. Nampak tak? Inflation naik. 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 Inflation naik.
tapi gold dengan silver jatuh. Bitcoin untuk pelindung nilai pun jatuh. Apa yang kuat? Nampak? Apa yang sedang kuat? Orang tengah pegang cash. Orang start pegang cash pada waktu ni. Sampailah saham tengah jatuh, bond tengah naik. Interesting. Tapi dia 3 wave. Dia bukan 5 wave. Dia bukan motif. Faham? The moment ZN ni sampai dekat sini, okey. Saya buang dulu. Okey, the moment ZN ni saya wish kalau dulu masa saya belajar ekonomi kan, belajar macam ni, kita punyalah baca buku, baca-baca, faham tak? Okey. The moment ZN ni sampai dekat sini, ini dekat Delhi, ini adalah wave 2. Wave 2 dalam saham tengah jatuh. Yang ini. Ini adalah US dollar sampai peak dia. Sampai US dollar punya peak. Itulah. Kita study dulu cuma cukupkan dapat poin dia. Tapi satu lagi view ini iaitu kita dah habis. Ini adalah A. Ini adalah A. Ini adalah B. Lepas tu kita ada dah habis. 1, 2, 3, 4, 5. Flat. Kalau ini flat dan kita naik ke atas, kalau ini naik ke atas, then saham habis. Saham akan buat all this structure, habiskan all this move. Iaitu 5 ini. 5 ini habis. Dan kita akan ada structure yang buat pembetulan besar kepada this one. Kepada the whole structure ini. Structure ini. Saham akan buat whole structure ini. 1, 2, 3. Fisiologi. Bila masa saya ambil fisiologi? Gold, silver, Bitcoin. Maksud bila USD start lemah. Tak, bukan kepada Bitcoin. Bukan kepada Bitcoin. Gold, silver dengan Bitcoin lebih kepada lebih kepada saham. Not that one. Gold dan silver lebih kepada saham, bukan kepada US dollar. Okey, jadi kalau ini buat yang besar, break ini, dan maksudnya ini akan buat yang besar. Saya tak nampak benda tu sekarang. Sekarang kita trade apa yang kita nampak dekat chart. Saya boleh ceritakan fundamental ni sampai besok pun boleh. Tapi the thing is, kita nak trade apa? Bagi saya, kita nampak 3 wave, saya long kalau daripada higher high. Satu ni bukan higher high, maksudnya ini sideway. Saya trade gold sekiranya dia break bawah ni, 3 wave. Then saya trade dia. 1, 2, 3 bawah sana. Then saya trade. Sekarang kalau dia buat equal leg kat sini, tak, saya tak trade. Satu ni bukan higher high. Silver, saya trade silver. Kalau itu berlaku, silver saya trade. Ini ke bawah. Ini 2. Kalau 2 break out ke bawah, then saya trade dia. Sebab ini higher high. Faham? Itu silver. Cari ekstrim. Kita nampak dia naik, kita cari buy.
Sekurang-kurangnya 3 wave kat sini. Kalau dia turun balik 1618, ini adalah yang besar. Kalau ini yang besar, then indeks akan buat yang lebih besar. Itu je. That's the risk kita ambil dalam trading. Yeah? Because USD JPY ni belum nampak. I cannot tell you whether sekarang ni kita dah habis pergerakan indeks buat yang mana satu. I cannot tell you that because USD JPY need more data. Ini semua data. All this adalah info yang saya guna untuk nak tengok apa dinamik akan datang. Faham? Whether USD JPY akan break Julai punya low. Kalau itu berlaku, then kita akan ada indeks yang buat lebih besar, yen dynamic. Kalau tak, then kita masih dollar dynamic. Kalau dollar dynamic, then kita akan ada indeks yang cuma buat yang kecil. Kalau yen dynamic, indeks akan buat yang besar. Faham? Sekiranya ini tak break dan naik ke atas AUD JPY tadi, kita akan cari untuk short daripada sini. Daripada sini. Kalau USD JPY tadi, USD JPY tadi, break bawah ni, ini jangan enter. Anda tak enter yang ini. Ini akan buat jauh lagi ke bawah. Faham? Kita sedang tunggu apa maklumat pasaran sekarang. Nah, kalau ada 3 wave, anda boleh short. Sama juga. Cumanya ini akan buat 3 wave yang kecil dekat sini. Kecil je. Nak trade dia pun tak nampak. Okey? Itu dia outlook. Saya tak sempat nak update. Semalam tak berapa sihat. Duk pening. Jadi lepas sesi malam nantilah saya updatekan outlook kepada yang terkini. Saya cuma update yang saya tak sempat nak tengok chart ni satu. Nanti malam lah. Kena duduk lebih kurang setengah jam tengok chart ni satu. Then saya updatekan. Ni masih lukisan Khalif. Okey, kita masuk kepada topik kita untuk hari ni. Menarik market. This is what we are expecting also. Last week adalah turning point. So minggu ni kita masih tunggu continuation, at least sampai hujung minggu ni, minggu depan. Then we are looking for turning point. Dia satu je. So, ini semua dah bagi time dia, Pian. Hari bulan semua ni. Semua ada. So this week we are looking continuation untuk correction. Okay. We might see bigger. UJ tu might break. Kalau UJ break, AUD JPY tadi bounce, anda pergi short. US dollar sideways. Indeks jatuh, commodity dollars habis. Akan buat correction besar. GBP CAD akan melayang lagi ke atas. CAD akan lebih lemah. Okey. So kalau tak ada soalan lain, kita masuk pada topik kita pada petang ini, iaitu fokus kepada kekuatan fasa penilaian. So satu minggu daripada minggu lepas, kita dah ceritakan mengenai proses yang anda perlu lalui untuk mana nak start semua ni. Bukannya start daripada market, bukannya start membaca baby pip, tak. Anda nak start business trading ni, dia bukannya anda apply jadi trader, tak. Anda bukannya bekerja sebagai trader, anda sedang buat bisnes sebagai trader, online business. Tak kisah anda trade apa pun. Jadi what you do is fokus kepada benda yang anda boleh kawal. 2 je kita boleh kawal. Anda tak dapat kawal market ke, OPEC meeting ke, news apa ke. You can't control that. Anda tak dapat kontrol benda tu. Kita tak tahu pun. Lagi-lagi dah jadi hujung minggu. Kita nak masuk pun tak boleh. Kan? Dia Ahad keluar news. OPEC tingkat pengeluaran. Minyak dah jatuh, aku nak sell. Anda sedang tengok pukul 11 malam. Nak sell. Ada sell benda. Apa? Cat kejong. Kan? Jadi, you can't control the market. You can't control. What you do is, anda cuma boleh buat 2 benda je. Yang pertama, fokus kepada sistem dagangan yang anda pakai. You focus on the system that you are using. Every day, saya bercakap mengenai market dynamic.
I'm not talking about Elliott wave tau. Orang ingat saya Zul mengajar Elliott wave. Tak. Saya berkongsi kepada anda correlation. Saya berkongsi kepada anda correlation di mana saya berikan kita melihat konsep one market. Satu sahaja market. There is no ni semua satu. Everything satu. Everything satu. Is one market. Whatever happen dalam satu instrumen akan reflect some impact dia kepada instrumen yang lain. Dan apa yang kita buat, kita berikan structure kepada all this correlation. That is where I use Elliott wave. Di mana apabila kita katakan kita melihat kepada pergerakan, naik, turun, trend, dia move dalam 5 wave. Bila kita katakan dia sedang correcting, dia move dalam 3 wave. It's the basic 5 dengan 3. Tak ada benda 5 follow by 5. Kalau 5 follow by 5, macam kita nampak bila kita naik 5, lepas turun 5, ini 5 adalah sebahagian daripada 3. Faham? Dia jadi sebahagian macam ni. Dia tak ada 5 follow by 5. 3 boleh follow by 5. Follow by 3. 3, 3, 3. Dia tak ada 5 follow by 5. Itu je. Asalkan anda pegang benda tu je. Lepas tu nombor 2, anda nak pegang apa dalam Elliott wave? Anda nak pegang apa? Wave 3 tak boleh bertindih. Kalau ini kita katakan dia sebagai wave 3 kan. 3 yang besar. Ni tak boleh. Ini tak boleh jadi. Sebab itu anda tengok lukisan saya kan, ataupun Khalif. Kita lukis pelik sikit. Pelik sikit. Sebabnya, 3, kita kan cari 3 kat mana. Kita akan cari 3 dia kat mana. Sebab tu dah nampak kadang 1, 2, 3 macam ni. Dalam ni banyak, 1 dia bawah ni pula. Kenapa? Ataupun 1 tiba-tiba atas ni. Sebab kita nak tengok 3 kat mana. Itu je. Kalau sistem yang saya gunakan, bang, saya dah ada teknik saya. Okey, pakai. Tak ada orang betul dalam trading. Tak ada. Kalau ada orang tu betul dalam trading, sentiasa betul, anda rasa saya kat sini ke? Tak ada. Saya tak ada kat sini. Sentiasa betul. Baik, aku trade, buang masa 2 jam duduk webinar, buat duit, duduk tekan, sentiasa untung, profit tekan. Kan? Tak ada. There is no one yang sentiasa betul dalam trading. Nobody. Yang ada adalah ada disiplin pakai dia. Ada masa anda win, ada masa anda lose. Itu kenyataan. Itu kenyataan dalam trading. Anda nak untung sentiasa, jangan ikut saya. Tak ada. Tak wujud. Saya bukan penjual mimpi. Saya takkan jual mimpi dalam trading. So, sistem dengan apa yang bagus? Whatever yang anda nampak clear. Whatever teknik yang anda ada sekarang, nyatakan set up anda. Set up long, set up short, macam mana rupa dia. Macam mana rupa dia betul. Macam mana rupa dia salah. Jangan cerita betul sahaja. Tak ada. Buang cerita nikmat apa semua tu. Tak ada. Semuanya kena ada macam mana betul, macam mana salah. Letakkan. Kalau tahu betul saja, jangan trade, simpan duit. Jangan trade. Ini adalah bidang risiko. Ceritalah, trade saham ke, trade apa ke, benda sama. Tak kisah. Okey? Senang nak sebut, susah nak buat. Senang sebut. Belajar pakai limit order. I hope anda semua dah mula pakai benda tu. Bukannya buka chart ni nak naik, tekan. Dah le cara tu. Itu mengarut. Itu semua tak dapat. Tak ada. Anda buat belajar pakai limit order ataupun stop order. Elakkan daripada market execution. Tahu tak kenapa? Saya takkan kondon ni yang market execution. Tahu tak kenapa? Setting stop loss. Dan lagi-lagi yang malas. Semua 30 pip, 50 pip. Mana sama structure? Pair pun tak sama. Structure pun tak sama. Macam mana kita guna semua 30 pip? Tak dapat. 30 pip. 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 30
Oh, I never show. I just calculated the risk to me. Betul. Betul. It's all about risk. It's all about trading is all about managing risk. It's not about being right. It's not about being right. Anda salah banyak kali pun, banyak kena SL, banyak kena SL. Tapi kalau anda jaga duit, anda faham untuk kecilkan, bukannya pergi revenge market. Tadi dah rugi aku banyak entry. Kalau itu sifat anda, berhenti trade dahulu. Anda akan dapati ada hari anda cover, banyak hari anda loss. Tak, lama-lama anda kata anda fed up dengan trading. Itu kenyataannya. Okey. Ini kita cerita hari-hari. Kita juga dah cerita mengenai objektif portfolio, di mana untuk letakkan satu objektif yang jelas dalam trading, anda kena faham satu benda. Kita semua ni tak sama. Tak sama. Tak sama. Setiap kita, sama ada daripada sudut modal, masa, pemahaman anda, risiko yang anda boleh ambil. Sebab itu dia tak ada. Dia tak ada. Ni cerita magic, orang teknik magic. Ni bukan saya bagi tahu. Ini anda boleh cari Alexander Elder. Ada buku dia kat belakang. Magic teknik. Maksud dia baca market, teknik dia tengah boom kan. Oh, nama dia boom. Semua orang, oh ni teknik terhebat seluruh alam semesta. Dah macam Liverpool kan. Dah cantik lah. Memang cantik kan. Bila jatuh je kan, dia macam, apa tim yang selalu kutuk Liverpool tu, apa nama dia? Mu ke apa? Mu. Macam tu lah bunyi tim tu. Dia jatuh, saya ambil contoh tim tu sebab Liverpool tak pernah jatuh kan. Jadi kalau jatuh je mu jadinya. Jadi tim mu kan. Dia tak menang-menang kan. Contoh. Itu contoh saja. Setuju kali? Pian? Jadi the thing is, dia tak ada rahsia dalam trading ni. Dia tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Apa tu? QPR. JDT. JDT bagus. Saya minat JDT. Dia bawa nama Malaysia. Saya bangga dengan JDT. Okay, the thing is, dia tak ada teknik rahsia. Dia tak ada, inilah rahsia trading. Anda dengar perkataan rahsia, anda jaga-jaga sikit. Everton. Oh, Everton. Dia ambil Benitez tu. Tak apalah, bekas Liverpool. Okay. Dan dia tak ada rahsia. Dia tak ada ini teknik rahsia. The moment anda dengar rahsia, jaga-jaga sikit. Saya bagi tahu betul. Itu semua perkataan untuk tarik, untuk marketing. Tak ada. There is no such thing as rahsia, ini advance. Sebab itu saya tak percaya kepada perkataan newbie, oldbie. Saya tak percaya benda tu. Dalam trading semua orang sama. Di mana kita semua sedang manage risk. Kalau anda cuma bercerita profit, itu bukan trading. Itu cerita gambling. Itu cerita kaya saja. PKNS. Sarawak, bujang senang. Kenyataan dia, kita semua tak sama. Semua kita tak sama. Itu yang pertama. So, anda boleh, contohnya, ada yang ikut saya, jadikan mentor dan sebagainya. Tapi, apa yang saya duk tekan, kalau mereka yang ikut saya pun, saya duk cerita kan. Anda cari diri anda. You need to find you. Don't try to be me. Oh, aku nak belajar market dynamic supaya faham macam Zul. Tak. Ya. Okey, market dynamic tu teknik. Teknik tu satu. Yes. Itu market dynamic. Ya, anda boleh ikut webinar hari-hari. But ini kita tak sama. Apa beza dia? Apa beza dia? Portfolio kita tak sama tau. Duit tak sama, masa tak sama, cara anda mengagih aset tak sama. Jadi anda tak dapat ikut saya kepada cara ni. Anda kena buat kepada anda. Ya? Anda kena buat, beza kita cara guna duit. Itu dia. Anda kena tengok kepada anda. Anda mungkin ada satu grup Telegram ramai orang, kan? Satu teknik, setiap hari bagi signal.
Setiap hari duk profit. Anda akan dapati prestasi orang dalam grup yang sama tu pun tak sama. Tapi kita cuba cari kesamaan yang tak wujud. Itu cerita marketing satu lagi. Buat team, ini teknik hebat. Tak. Ya. Jangan setia kepada teknik. Itu satu lagi. Jangan setia. Bukannya saya katakan anda kena tukar-tukar teknik. Tak. Ya. Anda fahamkan kekuatan dan kelemahan satu-satu teknik. Macam 3711, saya dah ulang benda ni. Bila end of cycle, end of trend, market correcting, dia banyak kena stop loss. Dia kena stop loss saja. Tapi bila market trading, dia champion. Dia kena satu pip dia pergi. Satu pip dia pergi. Dia punya equal leg masa market trending. Masa market habis cycle, macam sekarang, dia kena. Itu 3711. Pindah duduk sebelah rumah. Pindah satu rumah pun tak sama, Pian. Jadi, dia tak ada kesamaan dalam trading. Dia tak ada. So, cari objektif anda. Tekankan, kenapa anda trade. Dan ramai sangat letak benda ni. Dia kata trading untuk buat duit lebih. Dan dia melihat trading ni macam hobi. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Memang tak. Memang tak. Kalau ada masa, aku trade. Kalau ada duit, aku depo. Kalau itu cara anda trade, minta maaf. Jangan ikut saya. Saya tak dapat nak bantu anda. Sebab trading ni bukan hobi. Dia bukan hobi. Hobi cost money. Mula-mula ada masa buat duit, ada masa tak buat duit. Tak. Dia adalah kepada anda buat benda konsisten, benda sama. Saya tak kata kena jadi full time trader. Tak. Anda ikut jadual anda. Anda buat yang sama. Anda letakkan apa, boleh, tak ada salah untuk pendapatan sampingan. Tapi anda buat yang sama. Gunakan duit lebih. Gunakan duit lebih. Jangan guna duit yang anda perlukan. Dan dia punya ni lebih jangka singkat. Tapi syarat dia anda buat benda sama. Okey? Modal. Ketahui sebenarnya berapa modal anda. Jangan kata hujung bulan ni saya ada $200 nak depo. Boleh dapat berapa? Saya kalau soalan macam tu kan. Saya tengok dia kecil besar. Kecil besar je orang yang tanya kan. 2,000 kalau depo teknik ni dapat berapa? Entah. Awak ingat saya tahu ke besok market macam mana? Saya tak tahu. Saya kepada ini macam ni saya buy, ini macam ni saya sell. Kenapa teknik tu kata macam tu? Itu je. Dia masalahnya kalau yang pandai trade ni, macam ni kita buy sekejap. Macam mana nak tahu orang pandai trade? Buy sekejap, sell sekejap, buy sekejap. Sementara dah naik, kita buy dahulu. Nanti kat sini kita sell balik. Itu pandai trade. Ikut yang macam-macam tu. Saya tak kondon. Macam-macam trend dia. Sekejap naik, sekejap turun. Apa trend dia sebenarnya? Kita tahu trading ikut trend. Jadi trend mana? Pilih satu. Macam mana nak tahu trend yang sesuai kepada anda? Kepada masa anda. Sesuaikan modal anda kepada objektif anda. Letakkan benda yang masuk akal. Itu je. Sebab itu akan menentukan toleransi risiko anda. Anda tahu berapa sebenarnya yang anda boleh risikokan. Benda tu. Okay? I've been telling you guys. Try mula. Saya nampak dah ramai yang saya dapat PM. Tanya-tanyalah dalam grup. Tapi kalau benda personal saya jawab berkenaan dengan portfolio hybrid. Portfolio hybrid ni anda diversify. Itu basic dia. So basic kita memang diversify pun. Most of kita ni dah buat pun. Cumanya anda tak pergi atur dia. Contohnya, anda trading, anda simpan ASB. Anda tak dapat tengok ASB, anda tak dapat tengok fixed deposit, option or whatever benda yang anda pegang sebagai aset lain daripada trading. Tak. You have to look at it in term of satu. Sebagai satu. The whole thing sebagai satu. Di mana you have your asset, passive income and active income. Ini mungkin anda diversify, sini pun diversify. Most of kita ni dah diversify. Cumanya kita tak arrange dia.
Sensitif soalan mana? Rosdi, soalan mana Rosdi? Banyak sangat soalan. Okey, kita cerita benda yang nyata lah. Benda nyata. Okey, so stream do your that one. Letakkan the whole thing dalam satu perspektif. Buat belanjawan anda. Saya rasa trading just 5-10% je. 5-10% satu entry ataupun daripada anda punya whole amount, Wimun. Sebab kalau trading saya tak letak banyak. Saya lebih rela untuk letak dalam aset. Depending. Risk dalam trading bukannya risk trading. Risk dalam trading kita tentukan. I've been telling that to you, Wimun. Risk dalam trading anda tentukan. Bukannya market define you. Sebab anda tentukan lot sizing. Dalam apa juga, beli bond pun risk. Tentukan. So, letakkan something like this lah. Something, definekan apa yang anda nak capai, apa yang anda dah ada, berapa anda punya defisit, apa tempoh masa yang anda nak tengok, dan lepas tu kan anda tentukan kat mana duit lepas anda buat anda punya bajet tadi, ke manalah pergi duit anda kan. Untuk emergency jangan letak 50,000 emergency apa bendanya. Letakkanlah something yang perlu sebabnya whatever is, banyaknya aset sekali senang dicair, senang nak jadi duit, jadi cash so letakkan satu jumlah lah I cannot say 10%, 5%. Everybody ada unique situation. You know better keadaan anda sendiri so letakkan berapa untuk aset tetap kan, berapa dan berapa untuk portfolio yang naik turun variable. I would go selepas tolak dana kecemasan. The mathematic that I use is 80-20. 80-20. Maksudnya 80% masuk dalam aset tetap, pasif. Yang income dia tahun-tahun. Yang 20% dalam aset variable. Trading, saham, whatever naik turun. Crypto, or whatever anda punya ni. Kalau anda dapati, ni satu lagi, bila kripto jatuh kita dapati ramai balik dan start nak buat mistake sama. Let me tell you guys, jangan overexpose kepada satu. You've been doing that with forex, lepas tu naik, nampak saham naik 2017, masuk saham. Ini yang frustrating tengok tau. 2017 dia masuk saham. Ni kalau ada dalam ni saya minta anda terasa. 2018 saham, lepas tu saham start jatuh pada tahun 2020, tahun lepas. Tahun lepas dia start main kripto. Tak, dia melabur kripto katanya. Tapi saya tengok masuk keluar market. Dia masuk buy, hold, jatuh, hodl. Tak jatuh. Dia wal asal balik. Dia masuk kepada forex balik. Tanya, bang, macam mana nak trade ni bang? Tanya soalan yang sama. Kalau itu perjalanan anda, saya harap anda terasa. If you are putting everything in one asset, tak kisahlah kripto ke, currency ke, apa ke, sepatutnya duit anda lebih kepada ini tau. Bukannya kepada benda yang naik turun ni. Bukannya benda naik turun ni. Benda naik turun ni adalah risk. So you don't put so much there. Put more here. I cannot tell you apa sebabnya itu jadi nasihat pelaburan. Tapi fikirkan things like this. Fikirkan. Ada banyak. Even saham pun kita ada preferred stock. Pergi cari preferred stock,
whatever lah yang ada banyak. So at the moment saya sebut dia jadi nasihat pelaburan. But do explore benda-benda seperti ETF, kita ada indeks. Indeks pun ada ETF dia tau, yang anda menerima dividen. Kan minggu ni kita ada kita ada dividen untuk S&P 500 quarterly. Kita ada untuk dengan saham yang tengah kuartal kedua lepas anda rasa dividen untuk indeks macam mana? Derivatif. Mana derivatif? Derivatif any aset yang mengambil nilai underlying value dia daripada aset lain. Futures tu derivatif, option tu pun derivatif. Okay. Nah, itu semua derivatif. Dia ambil nilai daripada something else. So fikir-fikirkan ke mana duit anda, dan bila anda buat any that one, letakkan apa sasaran pulangan, apa had kerugian. ETF tu tetap, maksudnya tetap apa? Tak. Tapi dia lebih longer term. Robo-advisor investment. Still risk. Kan? Whatever orang kata, as long as it involve active trading, that is not passive. Sama macam guna EA lah. Apa bezanya? Mutual fund and ETF falls under more or less the same. Sebab mutual fund tak akan menjanjikan kepada anda hujung tahun anda dapat 20% or 15% or 10% tetap. So, I would put ETF and mutual fund dalam ini. Yes, dalam derivatif. I would put it there. Ada orang letak kat sini. But depending kepada anda pegang, dia macam ni. Kenapa I would go more kepada ETF dan ni? Sebab ETF ni, dia bukannya pegang satu counter tau. Bukannya pegang satu counter saham. Dia sama macam mutual fund lah. Dia pegang banyak counter. So kita spread by definition, kita spread kita punya risk. Bila instead of beli satu saham, kita cari ETF untuk copper contohnya, ETF untuk gold contohnya. Jadi anda bukan hanya beli gold, anda bukan hanya beli satu company saham gold, anda beli satu fund yang memegang position-position dalam industri itu. So basically anda spread dalam industri itulah. Mungkin satu company jatuh, yang lain naik. So anda tak terlalu expose. But of course, everything ada risk dia. So what you do is, anda akan ada satu untuk hedging. Ni kita dah cerita berulang-ulang. So what you do is, untuk aset berubah anda, yang turun naik, anda akan pecahkan dia kepada dua. Satu adalah untuk anda trade. Ini yang 20% tadi, 80-20. Ini adalah untuk hedge. Faham tak? Kita balik kepada yang besar ni tadi. Ini adalah portfolio utama anda, main. Ini main. Okey. Dan di bawah dia, kita ada dua. Satu adalah anda punya aset fix. Anda boleh beli macam-macam lah. Anda letak ASB, anda letak apalah. Ni benda-benda dia lah. Okey. Ini 80%. Tapi anda tak guna full 80%. 5 minit. Yap. Betul, Wimun. Ini adalah variable. Dia claim apa pun macam ni. Dia tak ada,
there is always risk. Ada cerita macam mana pun, anda beli bond kerajaan pun ada risk. Okey, yang ini anda akan bagikan dua. Sini yang 20% daripada total fund anda, ini untuk trade. There is another kat sini yang hanya untuk hedging. Di mana 10% daripada yang sini, daripada 80% ni, anda akan gunakan leverage bila anda hit certain drawdown kepada portfolio fix anda, value. Always do this mathematic, di mana bila nilai pegangan fix anda, contohnya macam sebab tu saya kondon untuk ASB contoh, dia tak hilang value. Dia tak pergi kosong, kerajaan pergi jamin. Faham tak? Ada kutuk apa pun, dia bagi 5% je, baik aku labur kat sini kan. Labur sana, labur sinun. Nah, orang Kelakar Sarawak lah tu. Masuk sana, masuk sini, dia ada risk. Kalau anda dapati ASB anda max dekat tempat lain, ASB anda tak max, something is wrong with you. Gunakan peluang macam ni. Mana ada pelaburan yang dijamin? Ni dijamin. Tapi tak nak letak duit. Sebab dapat 5% sebulan. Baik setahun. Baik aku trade. Hebat ke? Tu sekali kita dah dengar orang kan. Oh, dahsyat. Kita dengar pun takut dengar. Claim dahsyat. Kan? ASB sejak dari dulu sampai sekarang tiap tahun dia bagi dividen. Okay? 10% of this is used untuk hedge. So katakan anda dah beli aset, dah beli fix dan nilai dia adalah RM20,000 contoh kan. $20,000 lah. Anda duk beli ASB lah apalah. Dan anda dapati the size whole portfolio ni disebabkan market jatuh, contohnya anda beli bond ke, anda beli apa ke, dan nilai dia something happen menyebabkan kita sedang ada drawdown. Mungkin tak boleh kata tak. Apa pun dia bagi pulangan. Itu je. The thing is, duit anda selamat. Itu je Wimon. Anda ceritalah macam mana. Bagi saya jangan berhutang untuk melabur. Saya tak setuju kalau anda kata loan ini untuk cover itu. Saya tak percaya kena hutang untuk tutup hutang. Ceritalah macam mana matematik anda bagi kepada saya. Saya takkan setuju. Itu je. Hutang untuk tutup hutang. Untuk melabur. As long as berhutang untuk melabur, saya tak setuju. Itu pun leverage. Orang kata apa pun itu leverage. Selagi anda gunakan leverage dalam trading, dalam investment, anda sedang ambil risiko. Simple. Bayar zak. Apa tu? Okay. So, bila dia hit certain value, apa value dia? Anda tentukan. Katalah ni 15,000. Dia punya book value, I'm talking about book value. Book value dia, dan dia jatuh sebanyak 5,000. Dan anda start hedging kan. Tengok sebab apa ini jatuh. Dan anda gunakan untuk trading aset berkaitan. Aset berkaitan. Faham? Kalau anda dapati ASN ke, anda dapati mutual fund anda book value dia tengah jatuh, dan anda tengok prospectus dia, apa benda dia. Then is it because of market sentiment? Is it mungkin mutual fund tu pegang kepada komoditi contohnya? Dan kalau komoditi jatuh, anda tengok US dollar, anda buy US dollar. Di sini anda gunakan leverage. Yang dekat sini jangan leverage. Untuk kita cover drawdown tadi. Sebab book value anda, aset anda tengah hilang value. Do think about all this. Do think about this. Anda nak improve trading. Anda jadikan trading anda ada sebab yang besar. Bukannya euro US dollar buy ke sell. Satu je. Lepas tu semua kat situ. Itu bukan trading. Itu judi.
Okey, tetapkan had kerugian dan lain-lain. Parameter dapatkan your trading punya performance. That determine anda nak bagus, anda improve on this. Ni saya dah bagi satu apa? Kerangka. Anda boleh tentukan kepada anda. Apa Prudential Equity Fund. Jadi kalau dia berat kepada equity tengah jatuh, anda pergilah short yen pair. Boleh tak kali? Faham tak? Kalau nama dia Prudential Equity Fund, dia berat kepada equity. Equity market saham jatuh menyebabkan net asset value yang ni jatuh. Kalau net asset value dia jatuh, anda tahu yen pair tengah kuat. Tengah lemah, yen tengah kuat. Faham tak? Anda trade lah yang belah sana tadi untuk tutup yang tengah float dekat sini. Tak. Mutual fund tu kita jual sebahagian untuk hedging? No. Why you want to sell asset? Kecuali anda tengah bankrupt. No, you don't do that. The reason anda pegang yang itu adalah untuk tempoh lama. Anda sudah duit tadi dah di standby untuk lain, untuk hedging dekat sini. Faham tak kali? You give, even dalam aset, anda kena bagi dia punya satu cut off, cut loss. Faham tak? Sebab yang fix ni boleh jatuh value. Kalau satu dia punya asset value tu jatuh, katalah kita beli satu mutual fund dan anda letak RM20,000 dan anda letak dalam tu kan. Dan nilai dia dah jatuh separuh. Tu contoh sajalah. You determine berapa. Anda akan kata, okey aku keluar tak boleh ni. You better cut or whatever, bagi satu. Jangan pegang, jangan hodl. Saya tak percaya guna perkataan hodl ni. Sebabnya anda jiwa duk kacau. You need to give a cut off. Cara untuk nak tahu dia, pergi tengok kepada technical. Saya semua ni, saya buat technical tau. Saya buat technical. Saya buat technical dia. Saya buat chart dia. I do all the charts. Okay, do this. Try untuk fikirkan. Jangan fikir trading in out in. Anda nak improve teknik anda. Teknik dah bagus. Anda cuma improve benda ni je. Teknik tu nak improve apa? Anda tengok orang sejak tukar. Itu semua bagus. Okay? Buatlah benda-benda ni. Buatlah. Seriously. Anda akan nampak banyak bezanya approach anda, psikologi anda dalam dagangan, disiplin anda dalam dagangan. And you are only doing executing trade based on system yang anda tahu dia punya prestasi ada naik, ada turun, dia tengah prestasi bagus, anda tambahkan lot sizing, dan dia ada kriteria yang anda ikut. Anda cuma manage, berniaga, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda yang masuk akal. Jangan ke mana-mana. Lepas ni kita ada Zatul dan kita ada rakan baru kita. Saya pun nak tengok lepas ni. Jadi itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Tak. Untuk kali ini, nanti insya-Allah ada lagi jam 8. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.